Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 11 akan membentangkan tajuk Kepimpinan Kurikulum Bilik Darjah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Husna binti Tarmizi, Sazwina binti Muhammad Zukri, Nur Aini Najwa binti Ghazali, Azmira binti Mustafa dan Nur Atikah binti Bahudin. Keseluruhan topik dalam bab ini merangkumi konsep dan pengertian, bentuk kepimpinan guru dalam KKBD, tahap kecekapan dan kepimpinan guru, kriteria kepimpinan guru berkesan dalam KKBD, kepentingan dan cabaran KKBD. Konsep kepimpinan mengandungi tiga iaitu konsep pemimpin, konsep pentadbir dan konsep pengurus. Terdapat tiga tokoh yang mendefinisikan pengertian kepimpinan iaitu Hemphill and Kuhn, Black dan Wahjo Sumijo. Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan, kepimpinan merujuk kepada keupayaan dan kebijaksanaan seorang ketua dalam menguruskan dan mentadbir kaki tangan bawahannya dengan sumber yang ada. Ianya juga boleh dikatakan sebagai kuasa yang ada pada seorang ketua untuk menggerakkan anggota kumpulannya untuk bekerja dan mencapai matlamat tertentu secara kerjasama dalam satu kumpulan. Manakala pengertian kepimpinan kurikulum bilik darjah, terdapat 5 tokoh iaitu Katzenmeier dan Moller, Wilcott, Rahmat Syukur Abdul Samad dan Syahriri Jamaluddin dan Hook dan Vas. Seterusnya Fenstermeister and Soltis. Kepimpinan kurikulum bilik darjah memperlihatkan kemampuan guru dalam mengurus, mentadbir dan mengawal selia kurikulum semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Penerimaan murid terhadap pengajaran juga menentukan prestasi seorang guru itu dalam menjamin pemimpin di dalam bilik darjahnya. Pada subtopik yang seterusnya pula, saya akan menyentuh tentang bentuk kepimpinan guru dalam bilik darjah. Terdapat 3 aspek utama kepimpinan guru dalam menguruskan bilik darjah. Aspek yang pertama ialah kepimpinan transformasi, aspek yang kedua ialah kepimpinan kurikulum, aspek yang ketiga ialah kepimpinan pengajaran. Antara ciri-ciri yang terdapat dalam kepimpinan transformasi ialah motivasi berinspirasi, iaitu guru perlu mencetuskan inspirasi kepada murid-murid sama ada melalui perbuatan atau kata dan membimbing mereka. Ciri yang kedua pula ialah membina rangsangan intelektual, di mana guru perlu menggalakkan murid-murid untuk berfikir di luar kotak dan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Ciri yang ketiga ialah memupuk pengaruh ideal. Guru perlu menjadi contoh bagi meningkatkan kemajuan individu. Pada ciri yang keempat pula ialah berfikiran terbuka dengan belajar dari kesalahan sendiri dan orang lain sebagai peluang pembelajaran. Aspek yang kedua pula ialah kepimpinan kurikulum. Ciri-ciri yang terdapat dalam aspek kepimpinan kurikulum ini ialah kebolehan guru dalam menterjemahkan hasrat FPK menerusi di SKP. Yang kedua, berupaya merancang pengajaran secara berkesan. Yang ketiga, mewujudkan suasana kondusif dan terbaik untuk pembelajaran. Ciri yang keempat pula ialah mengamalkan konsep fleksibiliti dalam pelaksanaan tugas guru. Ciri yang kelima ialah mewujudkan budaya sepasukan dan perkongsian ilmu, nilai dan matlamat dalam pengajaran. Aspek yang ketiga ialah kepimpinan pengajaran. Ciri yang pertama ialah kemahiran guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara menarik dan berkesan. Pada ciri yang kedua pula, guru mestilah berkebolehan mengamalkan pengajaran secara reflektif. Ciri yang ketiga, guru perlu menggunakan idea, teknik dan rancangan yang sesuai dalam pengajaran. Seterusnya, guru perlu berusaha mengenal pasti masalah yang berlaku dalam proses PDP. Dan ciri yang seterusnya ialah menunjukkan diri sebagai model untuk diteladani dan dicontohi kepada semua murid.
Sebagai kesimpulan, guru bertindak sebagai ejen transformasi dalam membuat perubahan terhadap kaedah, strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran agar lebih realistik dan mudah diterima oleh murid-murid. Guru perlu bijak dalam memilih aktiviti yang bersesuaian dengan kehendak kurikulum yang telah disediakan dan menyesuaikannya mengikut penerimaan murid. Seterusnya, subtopik 10.4 iaitu tahap kecekapan kepimpinan guru. Tahap kecekapan kepimpinan guru perlu dipadankan dengan model pembangunan kepimpinan guru Katzenmeyer dan Moller yang mengandungi 4 komponen iaitu pertama, penilaian kendiri, kedua, mengubah sekolah, ketiga, strategi mempengaruhi dan keempat, pelan tindakan. Melalui model ini, Katzenmeyer dan Moller mencadangkan agar guru-guru yang sedang membangunkan diri mereka berkolaborasi bersama rakan-rakan sejawat untuk memahami diri mereka dan sekolah. Akhirnya, guru sebagai pemimpin perlu mengamalkan kemahiran yang telah dibangunkan dalam persekitaran tempat kerja. Komponen pelan tindakan merupakan komponen di mana guru akan mengaplikasikan pelbagai kemahiran kepimpinan yang telah mereka bangunkan dalam persekitaran sekolah. Raja di sini ialah berkenaan kecekapan kepimpinan guru dan tempoh perkhidmatan terhadap teori dan praktikal. Terdapat perbezaan yang signifikan dalam amalan kepimpinan guru berdasarkan faktor tempoh perkhidmatan mereka. Dapat disimpulkan bahawa semakin lama tempoh perkhidmatan guru, semakin baik dari segi praktikalnya dan penggantungannya kepada teori-teori sudah berkurang kerana telah menguasai banyak pengetahuan, kemahiran dan pengalaman. Okey, seterusnya adalah kriteria seorang guru. Terdapat 4 kriteria seorang guru. Yang pertama adalah pekerti, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah profesional dan yang keempat adalah berilmu. Dari segi pekerti, guru mestilah ada sifat sabar, rajin, amanah, jujur, berbudi bahasa dan menghormati. Seterusnya adalah keterampilan. Guru mestilah berdisiplin, beretika, mahir dalam teknologi dan inovasi dan mahir dalam pengurusan. Okey, dari segi profesional, guru mestilah ada sifat adil, empati, optimis, prihatin, rasional dan wawasan. Okey, dan yang terakhir berilmu. Guru mestilah bersifat dinamik, bekerjasama, bertimbang rasa dan berpengetahuan. Kriteria kepimpinan guru yang meliputi 4 komponen tadi iaitu pekerti, keterampilan, ilmu dan profesional adalah sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan guru iaitu pendidikan guru di Malaysia adalah untuk melahirkan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung aspirasi kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu serta memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Guru-guru sudah semestinya mempunyai semua kriteria di atas dan menguasai kesemua kemahiran ini bagi menjadikan kepimpinan guru dalam bilik darjah berkesan. Perkara inilah yang akhirnya membolehkan kemenjadian murid-murid dapat dipastikan matlamat pendidikan yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan akan dapat dicapai. Saya teruskan dengan kepentingan dan cabaran dalam kepimpinan kurikulum bilik darjah. Okey, kepentingan dan cabaran ini terbahagi kepada 6. Yang pertama adalah diri, murid, persekitaran sekolah, kurikulum, matlamat pendidikan dan akhir sekali adalah persekitaran bilik darjah. Okey, saya pergi dulu kepada yang pertama iaitu kepentingan dan cabaran dalam diri seorang guru. Okey, antara cabarannya adalah sikap guru itu sendiri, interaksi yang kurang dengan rakan sekerja, yang juga sikap guru yang suka mengasingkan diri daripada rakan sekerja merupakan masalah yang cukup besar dan utama dalam melahirkan guru yang berkepimpinan. Okey, antara kepentingannya pula terdapat 3 kepentingan dalam aspek diri. Okey, yang pertama adalah tanggungjawab yang berat dalam mendidik pelajar dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Yang kedua, tanggungjawab dan berkewajipan menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk pelajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta kasih sayang yang penuh terhadap murid.
tadi saya dah terangkan yang pertama iaitu tentang diri. So saya pergi ke poin yang seterusnya adalah murid. Okey, antara cabaran untuk diri sebagai seorang murid, murid tidak menguasai 3M iaitu membaca, menulis, mengira. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah sosio budaya dan yang kedua adalah pelbagai latar belakang. Okey, antara kepentingannya pula. Okey, kat sini saya akan terangkan 5 kepentingan berkenaan murid. Okey, yang pertama adalah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid. Yang kedua, bersikap adil terhadap semua orang pelajar. Yang ketiga, menunjukkan suatu cara pemakaian, pertuturan dan tingkah laku yang baik. Yang keempat, memelihara dan memperbaiki kecekapan iktisas, lawatan, melalui pengkajian, lawatan dan menghadiri kursus iktisas, persidangan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kepentingan yang kelima adalah merahsiakan semua maklumat iktisas atau sulit mengenai pelajar kecuali mereka yang berhak mengetahuinya. Okey, saya telah terangkan sebentar tadi berkenaan diri dan juga murid. Okey, saya teruskan yang ketiga iaitu persekitaran bilik darjah. Okey, antara cabarannya adalah keadaan fizikal bilik darjah di mana saiz kelas yang terhad dan kemudahan yang tidak mencukupi. Okey, kepentingannya terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah prasarana bilik darjah yang baik memberi keselesaan kepada murid untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang kedua, kekurangan sumber fizikal akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Maka kepimpinan berkesan tidak dapat diimplementasikan. Okey, diri sudah, murid sudah, persekitaran bilik darjah sudah dan kini saya akan meneruskan penerangan tentang persekitaran sekolah. Okey, antara cabarannya, persekitaran sekolah terdapat 4 cabaran. Saya akan sebut satu persatu. Yang pertama adalah kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran menjadi cabaran dalam pelaksanaan pendidikan yang berkesan. Yang kedua, berlaku tidak sepadanan dalam pengajian guru mengikut option. Yang ketiga, guru bukan option mengajar mata pelajaran kritikal. Yang keempat, kekurangan pengalaman dan pengetahuan menyebabkan kewibawaan guru mudah dipertikaikan. Dan kepentingannya pula, terdapat satu sahaja berkaitan dengan persekitaran sekolah iaitu sekolah perlu menyediakan pelbagai latihan agar kekurangan seperti guna tenaga yang mencukupi dan kemahiran dapat dilahirkan agar pengajaran dan pembelajaran berkesan dan keterampilan guru sebagai pemimpin dapat ditonjolkan. Okey, saya teruskan yang kelima. Sebelum saya teruskan, saya ulang balik. Yang pertama, diri. Yang kedua, murid. Yang ketiga, persekitaran bilik darjah. Yang keempat, persekitaran sekolah. Dan yang kelima adalah kurikulum. Okey, saya terangkan tentang cabaran dan kepentingannya. Antara cabaran dalam kurikulum adalah guru perlu mengubah kaedah tradisional kepada kaedah pembelajaran yang proaktif yang bersesuaian dengan transformasi kurikulum sekolah yang dilakukan. Dan kepentingannya pula, terdapat 5 kepentingan berkaitan dengan kurikulum. Yang pertama, kurikulum bersifat dinamik dan relevan ikut perkembangan semasa. Yang kedua, KBSR dikaji semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan. Yang ketiga, KBSR diganti dengan KSSR iaitu pada tahun 2010. Yang keempat, transformasi kurikulum ialah proses perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan perubahan kepada aspek asas. Dan akhir sekali, yang kelima adalah kurikulum ialah struktur kandungan, pedagogi, peruntukan masa, penaksiran, bahan kurikulum dan pengurusan sekolah. Okey, kita dah sampai pada pengakhiran untuk cabaran dan kepentingan kepimpinan kurikulum bilik darjah.
Okey, antara cabarannya adalah falsafah dan misi kurang difahami dan kurang dihayati. Dan kepentingannya pula adalah falsafah pendidikan dapat dicapai sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Secara keseluruhannya, bab ini menceritakan tanggungjawab guru sebagai pemimpin merupakan peranan besar yang bukan sahaja mempengaruhi pencapaian dan kejayaan sesebuah sekolah, malah dapat membentuk insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan unggul. Kepimpinan guru dalam bilik darjah perlu diambil berat dan diberi perhatian yang sewajarnya kerana ia bukan sahaja mampu mempengaruhi keadaan dan iklim dalam bilik darjah tetapi juga akan turut mempengaruhi tingkah laku murid-murid. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.